الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوادي الماجي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair. Good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengekalkan kita di dalam kenikmatan yang terlalu banyak. Antaranya nikmat Islam, nikmat iman. Dan alhamdulillah kita memulakan pagi kita pada hari ini dengan melafazkan dan juga menasyidkan Asmaul Husna. Saya tertarik untuk menarik salah satu hadis baginda SAW yang menyebut sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala 99 nama, 100 kecuali satu. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih yang bernombor 6410. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan permulaan kita dengan membaca Asmaul Husna, di samping kita mempelajari dan memahami setiap maksudnya, insya-Allah ianya menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kala amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita bertemu lagi di episod 27 Mac 2021 bersamaan 13 Syaban 1442 Hijriah, hari Sabtu, dan insya-Allah kebanyakan daripada kita sudah
semestinya pada hari ini ingin meluangkan masa bersama keluarga. Ayo apa kata kita mulakan pada pagi ini, kita kejut ahli keluarga kita yang masih lagi tidur, yang sudah solat subuh. Ayo sama-sama kita berkumpul di hadapan kaca televisyen pada saat ini untuk kita sama-sama mengambil sedikit ilmu. Apatah lagi pada hari ini kita akan meneruskan kesinambungan pembelajaran kita sebelum-sebelum ini daripada surah Ad-Dukhan. Namun sebelum tu, ayo sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini penularan kes pandemik COVID-19 di Malaysia sehingga semalam 26 hari bulan Mac 2021 terdapat sebanyak 1,275 kes baharu dan sebanyak 1,243 daripadanya merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan juga keboleh jangkitan berada di kadar 14,269 kes. Jadi sidang penonton sekalian, duka cita dimaklumkan semalam terdapat satu penambahan kes kematian baharu menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia sehingga sekarang adalah sebanyak 1,249 kes. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, jumlah kes aktif sudah semakin berkurangan. Ayo sama-sama kita terus kekalkan SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan nak keluar ke mana-mana memakai pelitup muka, pastikan sentiasa mencuci tangan dan juga kita menjaga penjarakan sosial kita. InsyaAllah dengan disiplin yang kita tunjukkan, tidak mustahil suatu hari nanti Allah Subhanahu Taala akan mengangkat kembali kes ataupun wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia khususnya, insya-Allah. Jadi sebetulnya sekalian, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, pada hari ini kita akan teruskan lagi pengajian tafsir dan taranum kita, dan ini merupakan insya-Allah merupakan siri terakhir kita mempelajari surah Ad-Dukhan. Jadi kita hari ini akan menamatkan pembelajaran kita menerusi ayat 53 hingga 59. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita menampilkan panel-panel yang cukup hebat, yang cukup sedap ataupun lunak suara mereka apabila mengaji ataupun membacakan Al-Quran dengan bertaranum. Dan pada pagi ini salah seorang kekanda saya, salah seorang yang saya cukup segani, iaitu yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? بخير الحمد لله. Alhamdulillah. وأنتم كيف؟ Alhamdulillah Ustaz. Bikhair. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami menerusi, boleh untuk menghubungi kami seterus di talian 0377261603 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita ingin mendengar sedikit bacaan bertaranum kita pada pagi ini oleh yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab kita daripada surah Ad-Dukhan ayat 53 hingga 59. Tafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih adinda saya Dai Luqman Alias Cak. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penerbit kita pada pagi ini, Tuan Haji Maknun, Kak Syam dan semua kru yang terlibat, khususnya kameraman yang senantiasa memberikan khidmat terbaik bagi memancarkan visual yang berkualiti tinggi, insya-Allah. Pagi ini kita akan khatam surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, juzuk yang ke-25, surah dalam kumpulan Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengandungi 59 ayat, dan hari ini kita khatam surah ini insya-Allah. Maka saya mohon izin kepada semua untuk kita mulakan bacaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, adik kakak abang rahimakumullah yang sedang sedia menanti Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pagi ini, taranum dan tafsir. Jom kita sama-sama baca ya, insya-Allah. Sebelum saya nak sampaikan bacaan ini, kenapa kita nak ajak semua orang baca? Kerana Nabi SAW pesan berkali-kali. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Maka Quran itu akan datang kepada kamu nanti bila? Yaumul Qiyamah. Buat apa? Memberikan pertolongan, pembelaan, penjagaan, syafaat kepada si pembacanya. Siapa baca dapat, siapa tak baca rugilah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi nama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda. Jom sama-sama kita lantunkan insya-Allah.
Kita mula dengan tarannum bayati, ta'awudz dengan basmalah. Lepas tu kita terus masuk dengan tarannum nahwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selepas kita menyatakan saya bermohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan syaitan yang direjam, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih Penyayang. Yalbasuna, mereka itu semua senantiasa di syurga nanti memakai. Pakai apa? Min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka pakai sutera tipis dan tebal. Ada sutera yang tipis, ada sutera yang tebal, ya. Kemudian mutaqabilin, duduk saling menghadapan Allah. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami kahwinkan mereka bihurin ain, dengan bidadari syurga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka di dalam syurga itu, ya, minta padanya dari tiap-tiap macam buah-buahan dalam keadaan aman tenteram. La yadhuquna fiha al-maut. Ni yang best. Tidaklah mereka akan merasa kematian lagi, illa al-mautatal ula, kecuali mati yang pertama. Kat dunia tu selesai lah, settle lah, tak mati lah. Okey. Wa waqahum azabal jahim, ya Allah. Yang ni yang paling hebat. Ya, fauzun azim, iaitu, dan kata Allah, mereka telah dipelihara oleh Allah, ya, daripada azab neraka jahim yang sangat dahsyat. Benarlah kata Allah, Tuhan yang Maha Agung. Jadi ini peringkat yang pertama. Kita tafsir dulu. Ya, kita tafsir dulu. Kita terjemah dulu, belum tafsir lagi. Kita terjemah dulu. Kalau kita lihat kepada terjemahan dalam bahasa Inggeris, sebab tadi Cak tadi dah bercakap bahasa Inggeris, good morning tadi, kena sambut kan. Jadi kawan-kawan kita yang duduk di rumah sana, di pejabat, hari ini masih ada yang bekerja. Kita harap hari ini like, komen dan share lebih meningkat daripada semalam. Semalam yang share saja pun dekat 9,000 dah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi surah Ad-Dukhan ini surah yang menyentuh kalbu kita. Semua surah menyentuh kalbu kita. Tapi yang ni lebih khusus kepada azab neraka Allah, nikmat syurga Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wearing garments of the fine silk and brocade, facing each other.
Ini yang kita boleh faham lagi. Kemudian kata Allah, thus we will marry them to fair women with large beautiful eyes. Bihurin ain ni maksudnya kita tengok mata tu rasa seronok. Seronok tu sebab dia terjemah direct, dia kata with large beautiful eyes. Masya Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi ayat yang ke-55, they will call therein for every kind of fruit, safe and secure. Kemudian ayat yang 56 tadi, verse number 56, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, they will not taste death therein except the first death. Okay? And he will have protected them from the punishment of hellfire. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin dah kot soalan-soalan yang dah tengok sesuai yang impromptu orang tanya pagi ni, kita boleh bincang dan kita boleh terus masuk tafsir dan tadabbur yang lebih mendalam. Jadi Tarannum tadi tu namanya Nahwan. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah sudah betul sekalian. Permulaan tadi Ustaz sudah pun membacakan kepada kita tafsir pada ayat yang ke-53 hingga 56 baru Ustaz. Yes, betul. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian. Sebenarnya tadi juga Ustaz mengatakan Ustaz menggunakan Tarannum Bayati dan juga Nahwan. Alhamdulillah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut nanti insya-Allah boleh bergurulah dengan Ustaz tu. Bismillah insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita talian yang pada saat ini sudah pun memanggil kita. Jadi assalamualaikum. 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 Kita minta maaf Ustaz sebab kita terputus talian pada pagi ini. Baik. Jadi insya-Allah tak apa, kita akan usaha lagi, mungkin kita akan dapat kembali memanggil sebab kadang-kadang pemanggil yang menghubungi kita ni soalan mereka alhamdulillah cukup bagus dan bertepatan dengan topik kita. Jadi insya-Allah kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru yang bertugas. Ayat yang 53 soalan saya, adakah as-sundus dari petikan ayat min sundusin wa istabaraqin mutaqabilin bermaksud sutera yang lebih tebal dari kain sutera atau benang sutera dekat dunia ni lah? Dan soalan keduanya, adakah mereka memakai sutera sambil memandang antara satu sama lain dengan penuh kasih sayang serta kebahagiaan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, soalan ni kita nak biar Ustaz nak belek-belek dalam kitab. Kita nak berhenti berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu dan secara langsung rancangan Bual Bicara Agama Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada hari ini kita meneruskan lagi kesinambungan kita dalam siri yang semalam, sambungan semalam daripada surah Ad-Dukhan, dan pada hari ini kita mempelajari ayat daripada ayat 53 hingga ayat 59. Dan alhamdulillah sudah betul sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima dua persoalan daripada Puan Masrifah Nur Jama'in kita yang bertanyakan, satu berkaitan dengan apa beza sutera dekat dalam syurga dengan sutera kat dunia, dan yang keduanya adalah berkaitan dengan memakai dan memandang antara satu sama lain, adakah dengan penuh kasih sayang dan juga kebahagiaan tu. Silakan Ustaz. Terima kasih soalan Kak Masrifah Nur ni. Kenapa saya terketawa kecil? Kerana saya suka soalan-soalan yang detail begini. Walaupun saya kecup perut juga nak jawab sebenarnya. Tapi persetujuan kita dengan penerbit mudah aja. Kita bagi tahu, kalau kita boleh jawab, maka kita akan jawab yang terbaik. Jika kita tak tahu, kita bagi tahu aja tak tahu. Sebab dia kata junnatul alim, junnah ni apa? Perisai, shield. Orang-orang yang, ialah kita bukanlah ada ilmu, tapi ayat tu kata orang yang ada ilmu ya.
La adri, saya tak tahu. Saya tak tahu. Okay. Baik. Jadi bila lebih khusus perkataan sundus itu maksudnya sutera yang nipis. Saya nak sebut nipis macam mana pun tak tahu sebab tu sutera syurga. Dia Kak Masrifah Nur, dia tak sama dengan sutera dunia. Kita tak boleh bayangkan yang sama. Tak boleh bayang sama sebab semalam kita dah letakkan satu indikator iaitu tak boleh seperti yang terbayang di mata, tak boleh seperti yang telinga kita dengar, tak boleh seperti yang kalbu kita rasa. Tapi Quran cerita ni sebahagian nikmat kecil sahaja daripada segala besarnya nikmat Allah yang akan dirasai oleh orang-orang yang bertakwa dalam syurga. Bila besok ni? Kalau di dunia ni pun orang takwa hidup dia rasa tenang. Walaupun syurga ini diibaratkan sebagai satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, itu yang abadi, ya. Quran pun sebut dalam surah Ad-Duha. Kita baca qiraat sikit. Qiraat Warsh an-Nafi'. Takut juga saya kalau salah, tapi mudah-mudahan guru-guru kami kat luar sana ramai tu, para hakim semua kan, mudah-mudahan salah dia pun tegurlah. Kita tak malu buat salah sebab ada orang tak nak tegur. Semalam guru kami Ustaz Aziz daripada Masjid Negeri Shah Alam, ya, dan juga mudir Madrasah Tahfiz, anak kepada Tuan Guru Haji Sahar Jeram. Ada komen-komen bagus, alhamdulillah, ya. Jadi pagi ni cuba kita ambil surah Ad-Duha. Kita baca dengan, saya ulang lagi, riwayat Warsh daripada Imam Nafi' Al-Madani. Apa dia kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walalakhiratu khairun laka minal ula. Walalakhirah, dan sungguh-sungguh negeri akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik laka untuk engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mufassir kata kehidupan yang selepas ini, yang akhir, lepas disiksa oleh Quraisy, oleh musyrikin Makkah dan sebagainya, khairul laka, lebih baik untuk engkau minal ula, daripada yang awal. Jadi sundus ini kalau kita terjemah ke bahasa Inggeris dipanggil fine silk. Jadi sutera yang nipis ini ada orang suka pakai. Ada orang suka pakai sutera tebal. Kan? Jadi satu nak cerita, sutera ni di akhirat nanti boleh dipakai garments ini, man and woman, both of them. Tak semestinya perempuan je. Apa yang diharamkan Allah di muka bumi ini, nak diberi nikmatnya yang abadi di syurga sana, ada tujuan dia. Jika tidak, tak ada perbezaan. Di dunia ni macam sama je pun. Habis itu di sana ada beda, ada juga beda. Tapi nikmat Allah bagi sama. Kemudian dia tanya, mutaqabilin, duduk menghadap tu. Pagi ni lah, ni cerita dunia dulu. Bila tengok Da'i Luqman Cak pakai baju cantik, elok kan, kita panggil apa ni, blazer ke apalah, saja apa pun, warna biru cantik apa semua kan, dengan trim jambang misai apa semua elok. Kita tengok pun seronok. Kan kita terkemah lah nak trona ni, trona 3. Dia panggil trona 3 bukan trona 4. Dengan cincin sesuai dengan baju apa semua. Kita tengok dunia pun kita seronok. Apatah lagi tengok akhirat besok. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pakaian akhirat ini menyebabkan mata kita jadi, iya, terkesima dia panggil. Ya Masya Allah, Tabarakallah. Jadi nikmat nak kita duk rasa di dunia, ya Allah, sikit sangat. Dan apa yang dicerita ni pun sebahagian kecil aja. Dengan yang hakiki, yang abadi, yang kita akan ainul yaqin, lihat dengan penuh keyakinan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah himpun kita dalam syurga. Setengah orang kata, Ustaz kenapa cakap macam tu? Kerana di syurga itu tempat orang yang Allah redha. Dan di situlah nanti kita nak jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Masrifah Nur jemaah kita. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita? Alhamdulillah saya sihat. Da'i dan juga Ustaz sihat ya. Alhamdulillah syukur, alhamdulillah syukur. Ya, saya baru dengar nama tadi, Syak tadi, nama glamour pada Da'i kita ya. Selama ni saya tak tahu tadi, tapi Ustaz dah bagi tahu tadi. Itu barulah. Ya, selama ni saya tahu hanya Luqman saja nama ya. Tapi ada nama glamournya. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz ya.
semua orang faham, dah tahu dah ayat Quran dah sebut. Kita dah belajar dah semua Ustaz. Apa tafsir, tadabbur apa semua Ustaz. Bahawa balasan di syurga itu tak terbayang di pemikiran kita, dan balasan di neraka juga tak terbayang dahsyatnya di pemikiran kita. Persoalan saya lah Ustaz, kita dah diberi ayat Quran, ada Rasul yang membimbing kita ke arah jalan yang lurus. Tapi sayang, kenapa kita memilih jalan yang tak betul juga. Sedangkan pemikiran kita, akal pemikiran kita diberi permata yang tidak ternilai harganya. Boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi kita juga banyak yang terpesong daripada itu. Soalan saya, apakah faktor sebenar? Adakah faktor kerana neraka itu dikelilingi oleh yang sesuai dengan hawa nafsu, ataupun surga itu dikelilingi oleh apa yang bertentangan dengan hawa nafsu? Apakah ini faktor utamanya atau ada faktor-faktor lain lagi Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu soalan yang cukup menarik sebenarnya dan juga memberikan kesan kepada hati-hati kita ni. Betul Ustaz? Bertepatan juga dengan soalan yang saya dah sediakan sebenarnya berkaitan dengan ni. Allah dah bagi tahu kepada kita tentang nikmat-nikmat syurga dan juga balasan azab di neraka. Tetapi mengapa masih lagi ramai yang memilih jalan mengikut hawa nafsu ni Ustaz? Silakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapannya, waktu Tuan Omar Abdul Majid tanya tadi, pikiran saya melayang sebenarnya. Mukhlis saya beritahu. Nak jawab tu kan, jawapan untuk diri sendiri. Selebihnya penonton muslimin muslimat yang sedang bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan clear pun ni, ambil lah. Lebih yang paling utama untuk saya. Melayang sungguh tadi, antara dengar dengan tidak. Allah Ta'ala jadikan manusia ini, Allah Ta'ala bagi kita siap-siap dah. Adil Allah Ta'ala ini. Adil sungguh ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Tarannum jiharkah. Allah Ta'ala kata kami dah bagi dah kepada mereka sungguh-sungguh hidayah. Wahadainahun. Sungguh-sungguh kami bagi kepada mereka tu sungguh-sungguh. Najdain. Kami bagi mereka dua pilihan. Dua jalan. Dua highway besar. Dua petunjuk ni. Ayat lain Allah Ta'ala sebut. Ayat lain ya. Imma syakiran wa imma kafura. Pilihlah. Nak jalan orang yang bersyukur, jalan nikmat, atau nak cari orang yang pilih jalan azab. Siapa pilih? Kita pilih. Kita jangan kata Allah Ta'ala cipta kita ni macam buah catur, macam dam. Oh, mengatur ikut suka. Tetapi sebab tu disuruh kita mengaji. Kalau kita belajar carta alir, benda ni hanya ada siapa yang nak buat dalam organisasi dia yang disebut sebagai organisasi yang berstruktur, atau orang duk buat ISO sekarang ni, ya. Bila dia buat tu dia akan ada carta alir dia. Bila dia akan jumpa satu diamond, Cak mengaji lagi hari ni. Saya pun lupa-lupa ingat 3 lama dulu saya internal auditor juga untuk Total Quality Management System ni. Jadi bila jumpa diamond tu dia akan bagi yes, dia akan bagi no. Kalau yes, ni proses dia. Kalau no, ni proses dia. Kalau dia kena return balik, dia kena ulang balik. Ulanglah. Return tu apa? Repent. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Terus ini maksudnya, jalan ni betul. Jalan terus. Saya jumpa pula diamond. Yes, jalan terus. No. Jawab balik. Ya Allah, astaghfirullah. Aku minta ampun, ya Allah. Ni Tuhan dah buat cantik kat kita. Kemudian kan, lagi cantik lagi, Allah Ta'ala sebut dalam suratu Al-Fatihah. Ni kita minta selalu. Ada orang misionari yang lain ya, dia cuba melakukan satu distortion proses pengherotan kepada akidah orang Islam. Dia kata orang Islam ni akidah betul ke tak? Asyik duk minta tiap hari dalam ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Sekarang ni tak lurus kan? Baik, saya ikhlas tanya Cak. Selalu kan mai Seri Pentah ni kan? Jawab betul-betul ya. Semua orang tengok ni. Malaikat tulis ni. Jawab betul-betul. Saja gurau kan. Tadi pagi mai guna GPS tak? Tak pakai. Tak pakai. Pasal?
Sebab dah hafal jalan. Dah hafal jalan. Andai kata sampai satu tempat tu dia blok. Allah. Kena buka balik GPS. Itu dia. Itu yang kita kata proses tadi. Ada yes, ada no, ada yes, ada no. Nah, jadi dia tunjuk dah jalan kat kita. Cantik dah. Semua ada ibrah dia. Jadi tafsir ini sebalik dia. Tadabbur pula kita nak implement dalam hidup kita. Ramai orang boleh mengaku baik. Tapi ingat dia, iblis pun pakai jubah serban tapi tumbuh tanduk juga. Oh, ayat ini guru kami selalu pesan. Jaga-jaga paling bahaya ialah iblis yang berserban dan juga iblis yang berjubah. Ya, iblis yang pegang tasbih. Apa dia nak heran, dia abid 1000 tahun sebelum dia derhaka kepada Allah. Mula-mula dia refuse dulu, aba. He refused. Dia tak nak sujud pada Adam. Kemudian wastakbara. Dia rasa besar diri dia sangat-sangat. Pertikaikan Allah. Walaupun pada waktu itu, orang kalau sekali nampak, orang kata iblis dia tak lawan Tuhan pun. Siapa kata dia tak lawan? Perintah Allah kena taat. Total. Itu maksud mukmin yang ta'ah. Tapi adakah dia mukmin juga? Ni yang pelik ni. Oh, dia kata, ya aku beriman. Dia sendiri terkejut dengan Fir'aun bila Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tertinggi. Iblis terkejut. Weh, aku pun tak pernah mengaku Tuhan. Hang boleh pergi mengaku Tuhan. Masya Allah. Tapi bila ditanya kepada dia, Tuhan hang siapa? Iblis, Rabbi, Tuhan aku, ya Allah, Tuhan aku. Dia semua minta dengan Allah Ta'ala. Tapi dia nak minta derhaka. Siapa minta? Diri sendiri. Jadi bila ayat tu disuruh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang istiqamah sebenarnya. Benar, tepat. Bukan lurus tak, benar, tepat. Kalau waktu tu kena melencong lah. Jangan lurus sampai terjun pangkrik longkang. Ya? Tapi jalan itu Allah Ta'ala letak indikator lagi. Balance scorecard dia apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana Allah Ta'ala beri sempurna nikmat mereka. Quran cerita balik. Quran yang tafsirkan. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi kita minta pula, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang telah dimurkakan Allah kepada mereka. Bukan juga jalan orang sengaja memilih kesesatan. Kat siapa sekarang ni? Kita. Allah bagi akal. Maka Allah sebut dalam Quran lagi. Kita guna Quran semua hari ni. Fabashshir ibad. Maka bagilah khabar gembira. Tuan Omar Abdul Majid, mudahan pagi ini khabar gembira untuk Tuan Omar dan semua. Sebab apa? Alladzina yastami'una al-qawl. Hari ini, pagi ini ni, semua orang dengar perbincangan-perbincangan ni. Baik buruk dengar kan? Fayattabi'una ahsanah. Tapi dia ikut yang terbaik. Mudahan kita semua duduk di jalan tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, itu sebenarnya satu rungkaian jawapan yang cukup menarik pada yang bagi Ustaz. Pilihan itu tetap ada pada diri kita sendiri. Ya. Allah hanya menunjukkan jalan. Sebab tu Ustaz, kalau kita benar-benar membaca Al-Quran, dengan cara kita memahami, solat kita baca Al-Fatihah, dah mampu untuk menitiskan yahdi lillati hiya aqwam. Allah bagi petunjuk dah. Masya-Allah. Insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, terima kasih kepada Tuan Haji Omar, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita ada lagi pemanggil talian. Silakan. Tuan Ilyas Abu Bakar kita. Assalamualaikum. 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 Apa khabar Tuan Ilyas kita? Alhamdulillah. Dan Luqman dan juga Ustaz Rozi Rejab. Ya, Tuan Ilyas kita. Ya, rahmati Allah. Soalan saya di sini, ayat yang Ustaz bacakan tadi menyentuh perasaan sungguh-sungguh teruja, sungguh-sungguh seronok dengar ayat tadi. Dan sebenarnya kita dijanjikan dengan nikmat yang sungguh hebat, memakai sutra lah, dan juga ditemani oleh bidadari dan macam-macam makanan hebat. Dan juga yang paling hebatnya dapat menemui Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah lah. Jadi soalan saya di sini, golongan macam mana, amalan apa yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut? Jadi adakah golongan kedua, adakah golongan itu ditujukan pada lelaki? Kerana lelaki di dunia tidak memakai sutera. Betul. Dan juga bidadari juga diberikan
untuk lelaki lah, bukan untuk perempuan. Jadi nampaknya lebih kepada lelaki. Jadi dan sempena nak menyambut bulan puasa ni, apakah amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut? InsyaAllah Tuan Ilyas. Istiqamah melakukannya. Itu saja soalan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu persoalan yang menarik. Sebab saya pun tertanya juga Ustaz. Dan juga saya baru-baru ni ada berkongsi tentang ilmu tentang antara nikmat-nikmat yang kita dapat dekat syurga nanti. Ada orang tanya, lelaki untunglah dapat bidadari. Kami perempuan dapat apa pula? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan. Saya bertambah seronok lah pagi ni. Sebab apa? Soalan-soalan yang berkualiti tinggi. Dia panggil kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Dan saya tengok Ilyas tadi tu, saya cucuk perut dah. Mau Ustaz Ilyas main kita, saya lari dah. Saya tak jawab dah. Suruh dia main studio dah jawab. Tapi kan cantik. Saya memetik daripada, saya nakalkan guru-guru kami kan. Saya bertanya soalan kepada banyak guru kami lah. Cerita tentang hurun ain kan. Kalau Ramadan memang doa tu ada. Kan? Allahumma minta dengan Allah Ta'ala ni. Kan? Kahwinkan kami bihurin ain dengan bidadari syurga yang mata dia menawan. Oh, sebut tu. Hak tolong amin orang perempuan. Amin. Tak apa. Dia pun suka. Sebab esok tak ada min ghillin, daripada rasa iri hati tak ada dah esok ni. Wa naza'na, kata Allah, kami akan cabut daripada dada-dada mereka rasa cemburu-cemburu, iri, tak ada. Baik. Guru kami jawab. Dia kata, enta tiap-tiap pagi Jumaat, enta duduk semayang selalu, dia baca surah apa? Kita kata, Tuan Guru, kalau Jumaat ni kita pilih surah Alif Lam Mim Sajdah lah, surah As-Sajdah, ya, ataupun setengah disebut surah Bani Israel pun ada, ya. Lepas tu rakaat kedua enta baca apa? Saya kata rakaat kedua ana baca surah apa rakaat kedua? Surah An-Nisa kan. 7 hang cang buat oplah pagi-pagi Sabtu ni. Kemarin Jumaat. Surah apa? Surah Al-Insan. Suratul Insan. Tapi ada lagi satu namanya, Suratul Dahr. Suratul Dahr. Surah tu, dia kata, surah tu ada tak cerita nikmat tentang bidadari? Hang tak perhati ni. Nak kena tribai. Ya, gurau-gurau yang ambil hati. Sebab kami ni sama-sama cak. Jadi boleh gurau dalam studio, luar pun boleh. Jadi anak kata, sungguhlah Ustaz. Dalam surah tu dia cerita tentang bidadara pula dah. Ad-Dahr. Surah itu satu penghormatan kepada orang perempuan sebenarnya, di samping suratul Nisa. Masya Allah, antara yang disebut dalam surah tu ialah nikmat, di mana Masya Allah, Tabarakallah, bidadara-bidadara yang datang. Wuld disebut, Wildan pun disebut. Ya. Jadi jangan rasa pelik lah. Apa Tuan Ilyas, nikmat lelaki, nikmat perempuan ada. Tapi yang ni khusus nikmat untuk nak bagi kepada lelaki-lelaki. Itu yang best tu kan. This wa kadzalika, this. Lepas yang demikian itu kata Allah, wa zawwajnahum, ya. And we will marry them. Kami akan kahwinkan mereka. Oh, Allah Ta'ala akan kahwinkan lagi di syurga. Tapi janganlah di dunia tak kahwin-kahwin. Tak mahu nak kahwin dengan bidadari. Macam hang ketahuan layak sangat. Kahwinlah dulu di dunia, ambil sunnah tu dulu. Ya. Bihurin ain, to companion yang kita rasa seronok. Hur ain, mata dia yang menawan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Tuan Ilyas ya, sebut tentang apa amalan yang layak dapat macam tu. Kita tengok suratul Asr cukup. Suratul Asr tu ada 4 tanda. Tapi saya fikir elok kita bagi laluan dekat Da'i Luqman dulu sebelum kita jawab soalan. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, nak tahu apakah golongan yang bakal mendapat nikmat-nikmat syurga tersebut? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sebentar sahaja lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu dalam secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita cukup beruntung kerana di samping kita mengambil ilmu, kita juga mampu untuk mentadabbur dan juga membaca Al-Quran pada pagi ini menerusi surah Ad-Dukhan ayat 53 hingga ayat 59. Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen, dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita dari Brunei, Indonesia dan sebagainya yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan Al-Quran dengan melakukan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah kita sudah pun sebenarnya dalam usaha untuk menambah dan juga menjana saham pahala buat bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita sebenarnya masih lagi menantikan jawapan daripada di sebalik persoalan daripada Tuan Ilyas kita sebentar tadi, berkaitan dengan apakah di antara golongan ataupun ciri-ciri mereka yang akan mendapat segala kenikmatan di syurga ni. Silakan Ustaz. Baik. Dia ciri banyak, tapi kita ringkas ambil 4 je, iaitu daripada suratul Asr, ya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, imamuna, ya, imam kita, tok guru besar kita, dalam satu kata-kata mutiara dia yang hebat, dia kata jikalah Allah Taala turunkan suratul Asr, satu-satu surah saja, tak turunlah surah lain kan, suratul Asr saja, dah cukup je. Dengan syarat manusia mahu mengambil i'tibar. Itu je syarat dia. Mahu ambil, cukup dah. Kalau tak mau, memang kena bagi banyak. Sampai 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk. Masya Allah. Nah. Kalau Rasam Uthmani itu 604 muka surat. Tak senang yang hafal Quran. Surah Al-Asr. Baik, apa dia ciri dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Kenapa ambil al-'asr waktu petang? Sebab petang ni waktu orang selalu alpa lalai. Kalau kita baca tafsir, kita akan jumpa daripada asbabun nuzul tu, orang Arab petang-petang ni dia suka bersiar-siar, berlibur lah, berseronok-seronok, sebab siang-siang, awal-awal siang panas. Petang-petang sejuk, main bola apa semua kan. Jadi waktu tu dia akan buat kita lalai. Innal insana lafi khusr. Sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Sungguh-sungguh tu 2 kali tu. Inna, sungguh-sungguh. Al-insan, manusia. Lafi tu lam tu. Sungguh-sungguh lagi sekali. Rugi sungguh-sungguh. Tapi tak semua. Kena faham tak? Bukan semua. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa dia? Orang yang telah beriman. Beriman penuh lah. Bukan iman dengan ba'dul kitab, kemudian kufur dengan bi ba'dil kitab. Tak. Seluruh beriman. 6 rukun tu beriman semua. 60 cabang iman tu ambil buat perangai tu semua. Okey. Yang kedua, wa amilu. Orang ni telah pun buat. 1 telah beriman, nombor 2 telah buat. Jangan duduk, aku dah ingat esok baru nak buat kot. Isnin baru nak buat. Kan? Jangan. Esok Ahad, esok lapang baru nak buat. Jangan. Isnin lah sebab 15 Syakban. Jangan. Buatlah. Telah buat dah benda-benda baik. Benda-benda baik, semua benda-benda baik. Kita hamba Allah, ada kita buat dosa. Kita tak maksum kecuali mereka yang dipelihara Allah aja. Ya, yang terpilih aja. Jadi kalau terbuat salah, Nabi pun sebut, semua anak Adam buat salah, tapi yang paling-paling baik orang buat salah ni dia taubat. Ada juga orang buat salah paling baik, dia taubat. Okey. Yang ketiga apa dia? Orang yang selalu berpesan-pesan dengan kebaikan. Hari inilah mudah-mudahan kita pesan ni dengan dengan kebenaran, dengan benda yang betul. Jangan pesan dengan benda yang salah. Kemudian bila kita pesan tu ada yang terluka hati kan? Betul tak? Kita pesan tu dengan kesabaran kita. Orang marah pun kita pesan juga, orang suka pun kita pesan. Tapi orang suka kita pesan, jangan kita riak pula, jangan kita takabur ujub pula. Kita kena jaga diri kita daripada sifat-sifat yang mazmumah itu. Dan saya nak tutup jawapan ni dengan satu ayat daripada suratul Dahr atau suratul Insan, ya. Tapi sekejap lagi saya nak terjemah dalam bahasa Inggeris. Saya nak share ada 350,000 lebih perkataan bahasa Inggeris tu diambil daripada bahasa Arab. Lepas-lepas ni lah kita cerita. Baca ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Tu dia kata Allah Ta'ala. Apa dia maksud dia? There will circulate among them young boys. Young boys. Young boys itulah yang maksudnya wildan. Ya. Jadi made eternal. When you see them, you will think them as beautiful as scattered pearls. Tu. Lu'lu'an manthura. Tu dia. Wallahu a'lam. Untuk yang wanita tadi. Yang wanita tadi. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan berikan kita semangat untuk terus beramal soleh dan juga bertakwa di atas muka bumi Allah SWT. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita masih lagi ada talian pemanggil. Ada talian saat ini. Kali ini pada Mamu Hanifah kita. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim, Ustaz dan kru-kru semua dan rahmat oleh Allah memodoalah pada ustaz semua ni. Biarlah panjang umur ustaz semua dalam dunia ni. Memodoa. InsyaAllah juga untuk Mamu juga. Apa khabar Mamu? Mamu abang baik, sihat. Doa-doa lah angkat Mamu bagi sihat. Tubuh badan Mamu semua. Ya Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Mamu soalan pagi ni. Soalan Mamu hari mau baca surah Fatihah. Tapi surah tu yang ada mau faham, ada yang Mamu tak faham. Tapi yang Mamu tak faham ni Mamu buat kelaku yang tak elok. Pada surah Fatihah tu Mamu tahu pun Mamu buat tak elok. Jangan semayang Mamu elok. Jangan keluar semayang pula. Yang mana yang ihdina siratal mustaqim ni Mamu lupakan terus. Buat nayang ke orang, buat yang tu, buat yang ni. Pasal apa yang kelaku Mamu jadi lagu tu punya perangai. Tapi tolonglah nasihat kat Mamu dan kat semua-semua. Pasal apa kelaku kita ni jadi lagu perangai Mamu ni. Yang tu soalan Mamu. Doa-doa lah kat Mamu. Biar Mamu tetapkan iman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menyentuh hati kita. Ya. Ramai daripada kita baca Al-Quran, Ustaz. Tetapi tak ramai yang beramal. Masih lagi kita ni mudah sangat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mamu Hanifah, terima kasih. You enlighten us. Ya, Mamu bagi satu benda yang spark dalam pinda saya, dalam fikiran saya, dalam apa yang saya tadi berjalan di alam yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Ya. Mamu, kita ni manusia biasa. Maka sifat manusia biasa ni, yang kata regular person ini, ya, kita syukur sangat-sangat. Kita diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk. Petunjuk, hidayah. Orang lupa. Orang duk ingat hidayah tu kena mai. Bila sentiasa tu kena mai. Sebenarnya Mamu, hidayah tu ada akal. Itulah hidayah yang pertama Allah bagi kepada kita. Sebab itu, agama ni tak ditaklifkan. Tak diberat tanggung kepada orang yang tidak mukallaf. Dan mukallaf itu ada 3 syarat dia. Pertama, dia Islam. Orang bukan Islam tak dipaksakan kata mereka untuk buat apa-apa yang Islam suruh buat. Yang kedua, aqil, orang yang berakal. Orang gila pun tak dipaksakan ke atas dia. Bahkan orang gila ni kalau dia buat benda-benda hak salah dalam bab hukum hudud kan, ataupun qisas atau sebagainya, dia ni paling-paling sangat dikenakan ta'zir. Ni yang kami mengaji lah. Jadi orang mengaji undang-undang lebih tahu. Dia kata Ustaz Rudi salah tu tolong tegur kan. Jadi paling-paling pun nak ambil dia boleh menjara, duduk diam. Sebab nak bunuh tak boleh, dia gila. Nak sebat tak boleh, dia gila. Nak kerak tangan tak boleh, dia gila. Dan yang ketiga disebut jemaah aqil, bulugh, baligh, ya, orang yang sampai umur. Jadi kanak-kanak pun tak boleh juga kita nak paksa-paksa dia, ya, sampai dia bulugh, dia baligh. Jadi kan Mamu, kita ni bila dah ada 3 benda tu, kita akan berkelahi dengan diri sendiri, dia panggil. Mamu,
Ni ramai-ramai satu Malaysia tengok kan, juta orang tengok. Ya. Saya pun berada pada situasi mamu. Bukan nak buka pekung di dada, dah. Kita selalu buat salah, kan. Saya duk makan tangan kanan. Kadang-kadang dia pergi jolok juga masuk tangan kiri. Maka kita tak maksum, kita tak ada ismah tu sebab kita tak jaga. Kadang-kadang kita salah. Dalam kita duk ucap benda-benda yang baik, terkeluar benda yang tak baik. Dalam kita duk jaga perilaku kita, kan. Kita terbunuh pula semut sekok. Bukan buat dosa pun. Dia tengah duk jalan elok, kita picet dia. Sedangkan Nabi dengan makhluk-makhluk ni cukup jaga. Hatta Nabi Allah Sulaiman pun pesan dekat tentera-tentera dia, hati-hati, jangan terpijak semut. Ketika dia dengar Raja Semut kata, ayyuhan namlah, apa segala semut, kan? Qalat namlah, kan? Ayuhan naml, wahai segala semut, udkhulu masakinakum, masuklah dalam rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junud. Nabi Sulaiman ni dia tak perasan dengan tentera dia saat dia pijak kita. Nabi Sulaiman gelak. Dia tahu semut pun bercakap, aku boleh faham nikmat Allah, aku syukur dengan nikmat Allah. Jadi kita buat salah selalu. Jadi mamu itu satu proses tarbiyah sebenarnya. Sebab tu kan Allah Ta'ala, dia suka bila hamba dia senantiasa balik nak jumpa dia dalam keadaan serah diri dan mengaku salah. Mengakulah salah kita mamu. Saya pun banyak buat salah dengan orang. Bukan mamu je, saya pun buat salah dengan mak, buat salah dengan ayah, buat salah dengan adik-beradik, buat salah dengan segala orang kita buat salah. Ya, maka kepada Allah kita mohon ampun salah kita dengan Allah, salah kita dengan manusia kita minta maaf dengan manusia. Mudahan mamu ihdinas siratal mustaqim itu jangan ditinggalkan kerana dia sentiasa membimbing kita ke jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi buat salah itu merupakan satu tarbiyah buat kita sebenarnya. Buat salah itu adalah satu benda yang biasalah manusia buat, Ustaz. Jangan takut. Jangan kita takut. Jangan takut. Jalan tu kita akan tempuh. Tapi mohon ampun dan mintalah maaf. Ya. Mohon ampun, insya-Allah. Jadi Ustaz, nak bertanya, kita nak teruskan dengan ayat yang seterusnya ke bacaan? Boleh. Silakan Ustaz. Baik, kita nak teruskan bacaan yang seterusnya insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita berhenti pada ayat yang ke-56 nah. Kita masuk 3 ayat yang terakhir. Ready semua? Suruh ready tu. Baik, kita baca biasalah, kita akan mulakan dengan bayati. Selepas itu kita akan masuk dengan maqam jiharkah. Maqam jiharkah, okey. Dia maqam jiharkah ni dia lagu yang sesuai untuk ayat yang bersifat joy. Joy ni apa? Ayat seronok, ayat nikmat, ya. Salah baca jadi jerakah. Jadi jerakah. Baik, sama-sama tuan-puan, ya, penonton-penonton tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Share banyak-banyak, komen banyak-banyak yang baik-baik, like banyak-banyak dan kita baca ramai-ramai insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul azim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Sadaqallahul azim. Pitch tinggi sangat. Pitch tinggi sangat. Sampai no. Takut pecah tadi kan. Baik. Boleh kita tafsir kata saya serah dulu pada Da'i Luqman. InsyaAllah Ustaz, kita sebelum masuk tafsir tu kita nak berhenti berehat sebentar. Itu terbaik, itu terbaik. Jadi sekalian, kalian nak tahu apakah di sebalik maksud dalam ayat yang telah dibacakan oleh yang berbagai ustaz sebentar tadi, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi.
Alhamdulillah sudah penonton sekalian, kembali kita bertemu bersama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, bersiaran langsung dari Studio B Seri Pentas Bandar Utama pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana kekal setia bersama dengan kami dalam tempoh sejam yang permulaan ini, dan insya-Allah jom sama-sama kita terus mentadabbur dan memahami Al-Quran dalam tempoh sejam yang berbaki insya-Allah pada pagi ini. Jadi saudara betul sekalian, tadi sebelum kita berhenti berehat, Ustaz telah pun mendendangkan Ya, betul. ataupun menteranumkan daripada ayat 57 hingga ayat 59 sebagai penutup bacaan kita pada pagi ini dalam surah Ad-Dukhan. Jadi Ustaz, kami tertanya-tanyalah Ustaz, apakah sebenarnya yang Allah nak ceritakan kepada kita daripada ayat 57 hingga ayat 59 Ustaz? Baik. Kita terjemah dulu ayat tu. Tadi kita baca dah kan. Apa kata Allah, maksud yang kita nak ambil faham. Ayat 57 kata Allah, fadlan min rabbik. Kurnia dari Tuhan engkau, kata Allah. Fadlan, kelebihan daripada kurniaan Tuhanmu. Nanti kita dalam Ramadan bila kita tarawih kan, benda tu bukanlah wajib pun. Tapi kalau kita nak buat, salah tak? Tak salah kan. Nanti bila dalam tarawih, nanti Bilal akan kata, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu daripada ayat-ayat Quran juga, ya. Jadi kita pun sambung dan sambung dan sambung. Jadi kena faham kelebihan nikmat yang Allah Taala bagi. Apa dia? Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah dia merupakan al-fawz. Fawz ni apa dia? Kejayaan. Fath. Ya. Azim, yang agung, yang besar, yang hebat, yang sungguh-sungguh benar. Inilah kemenangan yang benar-benar betul-betul menang. Kan? Kemudian ayat yang ke-58 kata Allah, fa innama, maka sesungguh-sungguhnya. Innama ni kalau kita buka Quran jumpa dia membawa maksud khususi yang lebih khusus. Maksudnya maka hanya sahaja, tak lain tak bukan. Yassarnahu bilisanika, kami telah memudahkannya dengan lidah engkau. Apa dia mudahkan apa ni? Quran. Ya, bagi mudah, Nabi kita mudah. La'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka mahu mengambil peringatan ini. Ya, mereka sentiasa beringatlah sungguh-sungguh. Nabi cakap kalamnya Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, bercakap hadis pun wahyu Allah, ya. Dan kata Allah akhir sekali penutup bicara surah Ad-Dukhan. Kalau kita dengar Dukhan tu asap, awan azab, hujungnya penuh dengan kenikmatan. Fartaqib, ingat kata Allah. Maka kamu tunggulah ya Allah. Innahum murtaqibun, sesungguh-sungguhnya mereka pun menunggu juga. Allah. Memang bulu rumah kita sampai kat situ ya. Kamu tunggulah. Depa pun hak syurga pun duk tunggu juga kamu pi jumpa mereka. Jadi kalau kita ambil sikit dalam bahasa Inggeris, dia kata as bounty from your Lord, fadlan min rabbik. Dzalika huwal fawzul azim. That is what is the great attainment. Okay. Kemudian kata Allah ayat 58, and indeed we have eased the Quran in your tongue, that they might be reminded. And the last verse Allah Ta'ala mentioned, so watch, O Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, indeed they are watching for your end. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itulah penutup di dalam pengajian kita. Tapi kita masih lagi tidak tahu lagi apa sebenarnya intipati yang Allah nak sampaikan. Ya, sebelum tu Ustaz, kita nak raikan persoalan yang berikutnya juga daripada Puan Masrifah Nur Jama'in kita, daripada Assalamualaikum warahmatullahi, ayat yang ke-55. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. Adakah maksud aman dengan tenteram pada ayat ini membawa maksud mereka bebas dari kekenyangan, penyakit, rasa sakit, mudarat dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan tiru. Satu soalan yang cukup baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan. Saya sebenarnya daripada tadi duk tunggu soalan yang macam ni. Ya. Jadi chemistry dengan Kak Masrifah ni untuk soalan yang ke-6 ni kuat. Ya. Saya kata tak ada, korang nak tanya berkenaan dengan buah. Dia sebut buah tu kan? Rupanya ada. Baik, ni jawapan dia. Apabila Allah Ta'ala menyatakan tentang soal buah, kita kena ingat ya, Nabi Allah Adam AS dalam muka surat 6, juzuk pertama, bermula daripada ayat 30 hingga seterusnya.
kita akan baca cerita Nabi Allah Adam dalam syurga. Lalu perintah Allah untuk Nabi Allah Adam makan sesuatu. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kamu duduklah dalam syurga. Kan uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah kamu dan pasanganmu dalam syurga. Wa kula, dan kamu dua-dua orang makanlah. Makan apa? Minha, daripada syurga tu jannah. Ragadan haitsu syi'tuma. Makan rasa bagi puas. Apa yang kamu teringin nak makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu jangan mai dekat pokok ni. Fatakuna minadh zalimin. Maka dua daripada kamu ini, kamu dua-dua orang ni akan jadi orang yang melebihi daripada sempadan yang kami tetapkan. Maksudnya kamu meninggalkan keutamaan. Baik. Bila sebut syajarah, pokok, apa yang kita bayang? Cak, daripada pokok ni. Dia ada apa? Dia ada dahan, dia ada buah. Tu dia ada buah. Dia ada buah. Takkan nak pergi merekah ranting dengan daun. Walaupun bolehlah juga buat ubat, boleh kan. Tapi buah. Apa yang berlaku, mereka telah makan buah dia. Baik. Jadi itu buah yang dilarang. Dan satu benda yang menarik, nak tanya, dalam syurga ada larangan ke? Tak ada larangan. Tapi kenapa dilarang juga? Sebab nak tunjuk kepada anak-anak Adam ni, benda ni saja kami buat nak tengok perangai manusia. Tengok perangai manusia. Jadi kamu dah tahu dah, maka ambil i'tibar tu disuruh tafsir, ada tadabbur belakangnya. Ambil i'tibar dengan kalbu kita. Baik, itu cerita buah. Dan buah-buah syurga ni Allah Ta'ala sebut banyak buah syurga ni. Ya. Saya mengaji 6, orang mengaji 5, kan macam-macam ikut sekolah. Ni cerita buah boleh makan. Ada 6 buah. Zaitun, tin, delima, kurma, anggur, pisang. Pisang disebut dalam suratul Waqi'ah, ya, wa talhim mandud, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, bila cerita buah daripada syurga ni, dia buah yang kalau kita kaji daripada sudut saintifik, ilmu sains nutrisi, kita akan dapati penuh dengan khasiat. Kalau 7 kelas makanan tu ada di dalam buah tu. Paling tinggi tu. Ya. Apa dia 7 kelas makanan tu? Kita ulang kaji sikit lah. Kok lupa kan. Hari ni hari Sabtu. Kira hari makan ni. Walaupun hari ni boleh puasa hari putih kan. Sunat. Karbohidrat ada dalam nasi. Okey. Ada protein. Ada dalam protein. Boleh ambil telur. Protein darat, protein laut. Ikan pun ada, daging sebagainya. Kemudian kita ambil mineral. Ada dalam apa mineral ni? Ada dalam sayur-sayuran. Kemudian kita ambil vitamin. Ada dalam buah-buahan. Kemudian kita kena ambil lemak hak sihat. Ambil lemak hak sihat. Ada dalam buah. Ia dalam buah. Kita ambil serat. Ada dalam buah. Kita nak ambil air. Ada dalam buah. Tapi kalau kita bilang daripada karbo ni semua, ada dah dalam buah. Kementerian Kesihatan bagus. Formula dia apa? Suku-suku setengah. Suku-suku setengah. Suku karbo, suku protein, setengah daripada sayuran dengan buah. Bagi cukup lengkap semua. Lepas tu air yang mencukupi lah. Saya mengaji pula mazhab saya, suku-suku. Oh, semua suku. Sama aja. Suku karbo, suku protein, suku buah-buahan, suku sayuran. Tapi kalau 1/4 campur 1/4 jadi setengah juga. Matematik jangan lupa. Jadi, bila dah cerita di syurga ni pun buah sihat, Kak Masripah, di dunia ni pun buah dah sihat, Kak Masripah di syurga buah lagi sihat lah. Di mana bila disebut sebagai fakihatin aminin ni buah-buah yang mana dalam keadaan makan ni aman sejahtera, selamat. Tak ada sakit, tak ada cirit. Tak perlu basuh. Ni nak cerita jangan terkejut. Ahli syurga berak pun tak. Wak keluar perkataan tu sesuai. Minta maaf kampung kita sebut ayat tu. Terlupa kita disuruh Malaysia. Maksudnya ahli syurga tak akan membuang air besar. Tak ada. Peluh pun tak ada. Daki pun tak ada. Gatai pun tak ada. Bersin pun tak ada. Beringuih pun tak ada. Gatai telinga pun semua tak ada. Allahu Akbar. Nak jadi apa lagi dah? Itu yang kata nikmat, sebenar-benar nikmat. Cuma nanti ahli syurga dia ada yang menyesal. Ada. Apa dia menyesal? Awaklah ada setengah masa tu aku tak penuhi semua dengan zikrullah. Awaklah setengah masa tu aku tak buat semua benda-benda baik. Ada juga masa-masa yang aku terabai. Contohnya dalam duduk menonton, tengah ustaz biar tahu jangan keliru ni, elok dah. Tapi pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sulam dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi sudah betul sekalian. Itu adalah di antara nikmat-nikmat syurga. Dan tidak ada kesengsaraan langsung. Tak ada. InsyaAllah. Jadi Ustaz, mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Masripah Nur. Amin. Kita nak raikan pemanggil kita yang berikutnya. Puan Haji Tukinun kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Selamat baik. Terbaik pagi ini Ustaz Rozi dan Cik Luqman. Ya, Tuan Haji Tukino, kita apa khabar? Baik, ini aku kata. Baik, alhamdulillah baik. Soalannya gini Ustaz, saya nak minta pandangan ataupun apa-apa jugalah kebaikan, ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh dapat setelah kita baca surah Al-Tuhan ni. Memang dah nak habis kan Ustaz kan? Betul. Jadi saya nak minta, sama ada kita berfikir atau tidak, nak pilih yang baik ke yang buruk. Kalau pilih baik, ke syurga lah kita Ustaz. Kalau pilih yang buruk, neraka lah. Macam-macam Ustaz tu cerita. Makan buah zakum, makan buah apa semua, panas ke apa. Kalau syurga, ya Allah ya Tuhan tu, nikmatnya cukup baik. Buah-buahan semua okey. Jadi itulah pandangan Ustaz Madinah ataupun pengajaran-pengajaran yang kita boleh ajar, boleh ikut, boleh contohi baik selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Tukino, kita pemanggil setia kita. Jadi Ustaz, kita dah mentadabbur daripada surah Al-Dukhan pada ayat 1 hingga ke ayat yang terakhir, ayat 59. Jadi apa seperti mana yang ditanyakan oleh Tuan Haji Tukino, apa sebenarnya yang kita boleh ambil sebagai panduan hidup kita ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Kita boleh ambil banyak benda. Jawapan kepada soalan Tuan Haji Tukino ini atas kita. Atas kita. Semua atas kita. Boleh tak dipaksakan? Bolehlah. Tapi kalau dah tak mau terima, nak buat macam mana kan? Bila Allah Ta'ala kata, berimanlah kamu. Kan? Berimanlah kamu. Islamlah kamu. Tunduklah kamu. Ikutlah kamu. Ittabi' tu, suruh ikut tu. Ittabi' ikutlah. Tapi, kita yang buat pilihan. Ittabi' sabila man anaba ilaih. Ikutlah jalan orang yang balik bertemu aku dalam keadaan dia menyesal, taubat, serah diri. Tapi orang tak mau balik. Kok mana pun dia akan diheret balik. Bila kematian tiba, Allah akan pastikan dia tetap balik bertemu Allah. Dia angkuh, dia sombong, dia belagak, dia apa pun, dia tetap akan balik. Ya, Fir'aun hebat, Harun, Qarun, saya sebut Nabi Allah Harun AS. Qarun, Haman, semua akan balik. Namrus, balik, semua balik. Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, sombong, semua balik. Balik semua bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas diri kita. Bila kita cerita tentang buah tadi kan, atas kita nak makan atau tidak. Cerita Allah Taala, cerita benda baik ni penuh dalam Quran. Halalun tayyibun. Betul tak? Sebab itu JAKIM bila memperkenalkan halal, JAKIM buat enforcement, buat penguatkuasaan. Bagi tahu dah kata ni grup-grup daging ni mana yang telah dapat maklumat dulu kan. Ada juga yang tak ambil peduli. Macam tu. Ada juga. Bahkan ada yang faham dengan faham yang songsang, sesat, lagi menyesatkan. Dengan elok-elok. Dikisahkan kepada saya oleh seorang tuan guru kita jugalah. Dia selalu juga dalam tanya Ustaz ni bila kita kongsi-kongsi kan. Dia kata dia pergi ke satu tempat, dia tengok ayam tu dicucuk di leher dia. Jadi dia tak makan, ayam tak sembelih. Dia pun panggil orang yang bawa pergi tempat tu, dia kata ni ayam ni tak disembelih. Jadi dia dicucuk di leher dia. Apa dia jawab? Tak apa, jangan makan bahagian leher, makan bahagian lain. Masya-Allah. Tak disembelih tu di leher. Ya Allah ya Tuhan, kita waktu tu atas dia nak pilih apa? Dia nak pilih apa? Dia pilih kesesatan, sesatlah dia. Kita dah bagi tahu salat ini kita mauquta, ya waktu yang telah ditetapkan. Dan dia kata dia tak nak, dia nak himpun 17 rakaat tengah malam. Waktu tu dia free. Hatta jama' pun kita boleh cerita boleh buat jama' qasar. Ada pula takhir, ada taqdim. Dia nak buat jama' majmu', himpun semua, lepas tu ta'iyah, jama' ta'iyah. Habis. Lagi-lagi dia kata jama' ta'dan. Buat ta'dan tu lagi. Lagi. Dia pilih, dia kata takkan Tuhan nak marah kat dia kot, dia pun ta'dan. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Jadi Tuan Haji Tukino, atas kita, atas pilihan. Jadi jika sedar kita mukmin, maka pilihlah jalan hamba yang nakkan kasih Tuhannya. Tapi jika kita nak jadi orang yang kufur pada Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, janganlah. Kerana menyesal yang tiada kesudahannya. Tapi jaga-jaga. Aduwwum mubin, musuh yang nyata iaitu iblis, senantiasa akan cari peluang. Dan esok walaupun dia dipenjarakan, dibelenggu,
ada lagi anak-anak buah dan anak-anak didik dia yang akan terus haru birukan kita. Apa dia? Itulah nafsu. Wallahu a'lam. Akbar. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada tu aja tikuran tersebut. Ustaz, itu persoalan Ustaz. Silakan. Kita belajar tentang syurga. Apa yang diharamkan dekat dunia dihalalkan di syurga. Ada satu persoalan yang menarik daripada sahabat-sahabat yang bertanya ni. Adakah hubungan homoseksual dibenarkan di syurga? Kau dengar Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali dengar soalan ini kan, haru biru kan. Saya kalau orang tanya tu duduk depan saya mau cepuk dia dulu kan. Dapat stalak dai dia dulu kan. Hang tak ada soalan lain dah kan? Baik. Tapi kan semua soalan ni ada jawapan. Ada jawapan. Jawapan dia yang pertama. Di dalam syurga yang akan berlaku semua benda-benda kebaikan ke semua. Lalu orang akan tanya lagi. Tu tadi baru cerita saja pasal sutera. Baik. Ada nikmat yang tidak dibenarkan di syurga, di dunia, tapi sengaja Allah Ta'ala simpan tak boleh di dunia. Nak bagi nikmat rasa di syurga. Nak tengok kepatuhan kita. Dan ada benda di syurga dah tak boleh buat pasti dah. Dilarang awal di dunia ini. Contohnya soalan tadi. Bila berlaku homoseksual ini, satu benda yang kita lihat sebenar betulnya, dia bercanggah daripada norma fitrah. Norma fitrah. Teruk pada binatang. Pernah tengok ada ayam jantan buat kerja dengan ayam jantan. Kuklah anjing jantan buat kerja dengan anjing jantan. No? Kuklah kambing jantan buat kerja kambing jantan. Tak pernah kita. Kalau kita tengok kemat dah kot. Dan orang kan tanya lagi, Ustaz, tu arak tak boleh di dunia, boleh pula kan? Arak di neraka tu, arak di syurga tu, kena faham ciri-cirinya apa? Dia yang tidak memabukkan. Mana ada Ustaz? Kalau saya kata di kat dunia pun ada. Kat mana Ustaz? Tuak. Pergi Kelantan. Kelantan dia tidak sebut ayak nira tak. Dia kata tuak. Kata tuak. Yang terkini ni apa? Tuak kurma, sebab ada penanam kurma di sana yang buat tuak kurma. Dia tak memabukkan. Perkataan tuak juga. Jadi kena faham. Dan nak boleh faham ni kenapa? Kena main mengaji. Sebab itulah Nabi kata talabul ilm. Talabul ilm. Jadi orang yang penuntut agama dan menuntut agama ini benda yang merupakan faridah, satu kefarduan kepada setiap muslim. Wallahu a'lam. Jadi kena tambahkan ilmu lagi barulah kita dapat mengeluarkan diri kita daripada kekeliruan, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, kita sudah pun ingin melabuhkan tirai kita di TV3. Jadi insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bergabung di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru pada pagi ini, membincangkan berkaitan dengan tafsir dan taranum kita menerusi surah Ad-Dukhan ayat 53 hingga 59, dan hari ini episod kali ini adalah penutup bagi pengajian kita menerusi surah Ad-Dukhan. Jadi alhamdulillah sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen dan juga kepada sidang penonton sekalian yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan yang berbahagia Ustaz Rozi Rajab kita, boleh bertanyakan soalan anda di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan persoalan pada sahabat kita yang berikutnya daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, ayat ke-56 surah Ad-Dukhan. Adakah mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain kematian di dunia dahulu, dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka dari azab neraka dengan rahmatnya serta zat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. #biar tahu, jangan keliru sama-sama. Jadi Ustaz, berkaitan dengan surah, ayat yang ke-56 daripada surah Ad-Dukhan. Silakan Ustaz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan daripada Anna Karnina. Cantik soalan ni ya. Jawapan. Kita ni dalam menikmati dunia, kehidupan dan akhirat yang kekal abadi, ada satu proses untuk berpindah alam. Ya. Proses ni banyak. Dan proses ini ada yang sakit, ya, selalu sakit. Ada yang orang kata kita tak sakit, tapi kita stres sebenarnya. Kat mana tu? Proses kelahiran. Yang teramat sakit hanya Allah yang tahu adalah mak kita. Ya, hingga bergegar tubuhnya, ya. Terkoyak rabak isi kulitnya, bersimbah darah merahnya, ya. Hingga berselisih tulang temulang mak kita. Tulang pelvik tu, ya, dia mengembang sebab nak keluarkan kita. Satu proses tu kita kata mak sakit. Kita pun stres jika lambat keluar. Sebab tu kadang doktor kata baby ni stres dah ni. Dia dah terberak dalam kandungan mak dia. Dan proses yang kita akan rasa sakit. Kecuali mereka yang dipilih Allah. Itu pun sakit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata apa? Sakitnya sakarat al-maut ini. Iaitulah kematian. Tapi mati tu bila ditanya berapa kali, Quran kata mautah al-ula. Sekali je. Mati yang awal. Bila dihidupkan semula, mereka tidak mati dah. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kita baca ayat ni sekadar tengok, biasa aja. Kemudian kita baca lagi, kita tengok tafsir dan kita berguru. Kita berguru, kita akan dapati itu dia, kita tengok Masya Allah, ya, yang mana yang kita terima nikmat di akhirat itu nanti akan diganda-ganda hingga kita mencapai gandaan itu ialah sebanyak 700 kali ganda. Ya, begitu juga bila kita duduk di dunia ni, saya baru teringat nikmat Allah Ta'ala bagi tak guna. Nikmat facial. Nikmat facial. Allah, tak apa Ustaz. Dia nikmat juga sebab bila penerbit dah sedia, kena patuh pakai lah. Saja tu buka saat tadi touch-up make up tadi kan. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat. Jangan kufur. Kadang-kadang saya gurau dengan kawan-kawan. Gurau ni biar ada ilmu kan. Kita ni jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Apa dia? Tu ada tempat teduh yang nak berdiri tengah panas ni. Pasal apa? Ustaz guna ayat kufur nikmat. Kufur nikmat ni taubat selesai. Jangan kufur syariat. Habis amalan dibubarkan. Dan kalau kita nak cerita orang di syurga ni, dia tak mati dah. Sebab tu dia sebut khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga tu kekal selama-lamanya. Tak mati dah. Kemudian bila dikata mereka itu selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksud yang lebih mendalam dalam ayat yang ditanyakan tadi, iaitu ayat yang ke-56, wa waqahum azabal jahim. Waqahum tu maksudnya dia, yakni Allah huwa waqahum. Dia telah memelihara. Pelihara siapa? Hum, siapa dia? Ahlul jannah tadi. Min azabil jahim, daripada azab yang mana sangat-sangat perit. Tak ada dah. Sebab itu cerita di syurga, tak ada ahli syurga yang akan rasa sakit. Tetapi tuan-tuan, siapa hak jadi ahli syurga besok, ada lagi benda yang dia akan terasa. Terasa apa? Kehilangan orang-orang yang dahulu jihad dengan dia, puasa, solat, zakat, buat baik dengan dia. Lalu dia akan tanya Allah, ya Allah, mana pergi saudara kami, sahabat kami ni? Carilah dalam syurga, tengok-tengok tak ada. Daripada syurga pertama sampai tertinggi tak ada. Maka mereka tanya lagi, ya Allah, mereka di mana? Allah kata, mereka di neraka. Ya Allah, takkah mereka itu boleh kami selamatkan, kami merayu memohon pada Engkau, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, pergi ke sana, selamatkan mereka. Yang mana ada pada dirinya zarrah daripada iman. Ni yang kita kata, apapun kita ni, pastikanlah jangan lekangkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabitah kita dengan Rasulullah jangan sekali-kali dibubarkan. Rabitah ni apa? Ikatan. Ribat, ikatan, ya, simpulan. Aqdun boleh juga, ya. Maka jangan dibuang simpulan ini.
Jangan sekali-kali dibuang. Dan kalau kita tanya simpulan iman ada berapa dalam dunia ahli sunnah wal jamaah yang arus perdana ni, simpulan iman ni ada 50. 50. Apa dia Ustaz? 50 tu. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Walaupun orang kata sifat Allah Ta'ala tu meluas. Ya, tak ada sempadan. Tapi kita nak bagi orang awam faham. Nah, saya duk kata banyak tu banyak mana? Okey. Hak mustahil 20. 40 dah. Yang harus 1. 41. Rasulullah ajarkan kita reti Allah Ta'ala ni. Sifat wajibnya 4. Yang mustahilnya 4. Jadi 8. Yang harusnya 1 jadi 9. 41 campur 9 50. Yang ni jangan diungkai uraikan. Jangan. Yang paling penting kok manapun kita ahlu sunnah ni, satu benda yang kita cukup pegang ialah ahlul qiblah, baliknya ke syurga dan abadi. Siapa dia ahlul qiblah? Orang tu syahadah, orang tu solat yang betul lah, orang tu puasa yang betul, zakat dan haji. Orang ini dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali kita takfirkan mereka. Jangan sekali-kali kita menerakakan mereka. Hendaklah kita sama-sama bermuamalah dengan baik dan saling mengajak kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, sebenarnya bila mana Ustaz terangkan tadi tu, baru kita dapat buka mata. Sebenarnya bagi orang-orang yang sudah bersedia untuk ke syurga ni, kematian itu juga adalah satu nikmat. Nikmat. Allahu Akbar. Bahkan esok ni dalam beberapa perbincangan ya, mereka tanya Israel, awak baru mai. Allah. Ya Allah, awak baru mai. Kalau kita kata Israel, hang balik boleh tak? 1000 tahun lagi baru mai. Itu kita. Dah, dia kata awak baru mai, aku rindunya Tuhan aku. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah ini sidang betul sekalian. Ayo sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berhenti berehat sebentar saja. Kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam majlis ilmu Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ayat 53 hingga 59. Alhamdulillah Ustaz, kita ada sahabat pemanggil kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa talian? Saya Siti Rohani Mursi dari Banting. Ya, Ibu Siti Rohani, kita apa khabar? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalan Ibu. Ustaz dan Dai. Saya ingin bertanya, tadi ada mengatakan kaum lelaki di dunia tak boleh memakai sutera. Tetapi di akhirat, di surga boleh pula memakai sutera. Dan kaum lelaki yang tak kahwin, ialah yang tak ada jodoh di dunia, meninggal belum kahwin lagi. Di akhirat nanti di surga ada jodoh bidadari. Betul. Tapi bagaimana pula kalau wanita, sebab wanita ramai yang mati, yang meninggal tak kahwin. Lelaki pun ramai juga yang meninggal tak kahwin. Jadi itu soalan saya. Bagaimana kaum wanita pula? Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rohani. Kita satu soalan menarik. Menarik. Ramai orang selalunya bertanya tentang lelaki. Wanita jarang-jarang. Bagaimana Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung-hitung soalan ni yang ke-11. Ibu Siti Rohani dari Banting kan. Cerita yang pertama, jadi ada 12 ni cerita sutera dengan laki-laki perempuan tadi, kahwin tak kahwin tadi kan. Kita dah jawab tadi tapi tak salah, kita nak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cerita tentang sutera tadi yang tak dibenarkan di dunia, akhirat besok boleh pula bagi lelaki. Itulah Allah ingin menguji kita sama ada nak menjadi hamba yang patuh ataupun tidak. Anak apa orang dah? On the way seorang. Alhamdulillah. Jaga elok. Jaga elok. Tapi saya cerita dulu. Hak anak dah masuk 5, Allah jemput seorang tinggal 4. Mudah-mudahan Allah sihat afiatkan mereka sepanjang hayat sampailah mereka dewasa dan beri manfaat khidmat pada Allah dan Rasulnya. Amin. Baik. Kita ni ada benda yang bukan orang kata apa, kita tak bagi, tapi tak sampai masa. Contoh anak kita kata abah nak bawa kereta abah.
Bawa kereta. Dia kata, boleh dah tekan gear, boleh dah tekan brake, boleh dah, pandai dah masuk gear apa semua lah. Pandai. Steering pun pandai putar dan sebagainya. Kita kata tak boleh lagi sayang, nanti dulu. Ya. Dia pasal apa tak boleh apa? Tak sampai masa dia lagi. Tak cukup umur Tak cukup umur lagi. Tak cukup umur tu kita kata tak sampai masalah kan. Lagi lesen tak ada lagi, tak ambil lagi. Kenapa lesen tak boleh ambil apa? Belum sampai had yang dibenarkan. Ini sama cerita macam dengan di syurga. Bukan tak boleh buat. Bukan tak boleh pakai. Bukan tak boleh minum. Bukan tak boleh makan. Tapi bukan masa dia di sini. Masa dia di sana. Ini ibrah yang ada dalam hidup kita sebenarnya. Tafsiran ini dah ada dah. Di sebaliknya. Tapi kita kadang-kadang tak mau ambil ingat. Benda tu ada dalam diri kita. Tapi ada benda dulu tak boleh, sekarang tak boleh, bila-bila pun tak boleh. Contohnya, minta maaf rokok. Pak ada isap rokok. Anak dia kata, abah nak isap rokok juga. Tak boleh. Abah boleh. Takkan abah dah kata sampai masa baru boleh. Tak boleh. Tak boleh itu. Wallahu a'lam lah. Selama saya tak pernah orang kata pilih-pilih sahabat tu betul. Nabi pesan betul. Tapi Nabi juga tunjuk bahawa kita kena mendampingi semua orang. Ya. Saya ada sahabat-sahabat baik saya isap rokok. Saya tanya usik-usik dia orang lah. Kalau anak nak isap rokok bagi tak? Ui, mana boleh? Betul kita kata. Ya, ambil isap rokok. Aku dah terlajak jalan lah kan. Macam-macam dia orang bagi jawapan tu. Ada jawapan. Jawapan sentiasa manusia ada. Sebab itu esok Allah Ta'ala tutup mulut manusia. Banyak sangat. Masa ini takut jawab banyak. Surah Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hari itu kata Allah, kami pateri mulut mereka. Atas mulut mereka kami pateri. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala kata, malaikat buka kita amalan, malaikat pun buka tunjuk kita amalan. Dia kata, ya Allah, kami bukan buat pun. Malaikat silat tulis. Bos dah pateri. Okey. Nah, tangan cakap. Tangan ni bercakap. Di dunia pun tangan bercakap dah. Tu duk WhatsApp lah segala bagai tu. Tu pun jangan orang suruh share, like ramai-ramai hari Sabtu tak mau. Dia buat ketegak lagi. Nak ada pahala. Biar tangan ni bercakap, ya Allah, kami hari Sabtu ni, kami dah share, kami dah like, kami dah komen baik-baik ni tentang ayat-ayat engkau yang dibicarakan oleh dua orang hamba-mu dalam studio, yang diurus tadbir oleh penerbit dia dan sebagainya. Ya Allah, tangan ni akan cakap. Lebih baik daripada tangan ni kata, ya Allah, aku yang ambil hak dia tanpa dengan kebenaran pada sebenar-benarnya ikut hukum. Na'udzubillah. Kaki jadi saksi. Ya? Jadi cerita tadi tu jawapannya yang tu. Ada waktu tak boleh. Sampai waktu silakan. Di dunia dah tunjuk dah. Yang kedua, cerita tentang perempuan yang ramai tak kahwin ni kan. Jangan pula ambil faham begitu. Lalu dia kata kahwin dengan bidadara syurga lah pula. Ayat kita dah baca dah tadi. Surah Al-Insan atau Surah Ad-Dahr ayat 19. Tak apa, nanti baca lagi insya-Allah ya. Jadi Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu bidadara syurga menjadi pasangan mereka. Dan para ulama juga kata esok maka boleh kahwin mana-mana dengan ahli syurga yang mereka nak kahwin berdasarkan daripada segala adillah daripada Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian lagi bagi laki-laki yang tak kahwin tu jelas dah. Laki-laki yang tak kahwin ni akan dikahwinkan dengan bidadari syurga. Juga boleh kahwin juga dengan wanita-wanita syurga. Hak kahwin dah pun boleh kahwin. Hingga Allah Ta'ala kata kami cabut daripada kalbu mereka min ghillin, daripada rasa iri hati, dan mereka duduk dalam syurga tu berteleku mutaqabilin, duduk aku tengok adik kakak tak cemburu dah. Dan isterinya akan menjadi ketua kepada bidadarinya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi pada dalam syurga sudah tidak ada lagi perasaan-perasaan negatif dalam diri kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi kita nak beralih dengan persoalan berikutnya, Ustaz. Daripada Puan Melur Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-59 dari surah ini menyatakan supaya Rasulullah SAW menunggu akan kesudahan bagi kaum yang tidak mempercayai Al-Quran, dan mereka juga menunggu akan kesudahan Rasulullah SAW. Soalan saya, apa yang dimaksudkan dengan situasi menunggu dalam ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Saya tambah sikit, Ustaz. Berkaitan dengan ada orang yang tak yakin dengan Al-Quran sehingga mana mewujudkan satu fahaman baharu ni, Ustaz. Bagaimana? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi menjawab soalan ke-13 Kak Melur Osman ini, kami berdasarkan kepada apa yang kami belajar, ayat yang berbunyi fartaqib innahum murtaqibun itu bukan merujuk kepada orang kafir. Satu benda untuk dikongsi ramai-ramai ya. Bila kita baca Quran ini, pastikan ada guru mursyid yang kita rujuk. Jangan main belek gitu saja, tak. Kita mesti ada murabbi kita. Bukan hanya sekadar mudarris, muallim, muaddib, kita kena ada orang yang mengadabkan ilmu dengan kita. Okey. Jadi bila cerita tentang keputusan di akhirat, itulah firman Allah Taala bagi tahu tadi, maka tunggulah, fartaqib, maka tunggulah wahai Rasul. Innahum murtaqibun, mereka pun menunggu apa? Menunggu hari yang bahagia untuk bersama-sama dengan Nabi kita. Bukan menunggu hari pembalasan celaka bagi mereka yang tidak mempunyai kepercayaan. Jadi kita perbetulkan yang tu, kita memurnikan, Jadi yang Nabi tunggu ni apa? Nikmat. Kita kena faham tahu satu benda ya. Nabi ni bukan sang pendendam. Nabi ni bukan sang pembenci. Nabi ini bukan sang teroris. Na'udzubillah. Sebab itu Islam secara total menolak faham teroris, faham melampau, faham khawarij ataupun faham neo-khawarij. Khawarij moden ini ada. Ya? Golongan dipanggil Nabi Ruwaibidah. Mereka tak mengaku mereka Ruwaibidah. Bahkan mereka kata orang lain pula Ruwaibidah. Quran kata jelas ya bahawa mereka itu cakap guna Quran, guna hadis ibarat anak panah yang menyusul laju daripada busur dia. Tapi mereka guna kalimat yang hak. Tujuan mereka batil. Jaga elok-elok. Yang ni. Jadi faham-faham baharu ni lah yang datang ni. Termasuklah agama Melayu lah cerita. Jadi Nabi tu pula perempuan. Ya Allah. Tapi hujah dia diikuti oleh orang-orang yang hebat-hebat. Di sinilah akal itu bila nak mencari Allah Ta'ala ada panduannya wahyu. Kerana itu Allah Ta'ala tak biar manusia cari Tuhan sesuka hati, tapi diutuskan Rasul menjadi panduan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi Rasul sebagai panduan kita. Mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Melur kita sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah nak berada di penghujung rancangan. Pantas masa berlalu. Jadi Ustaz, mohon sedikit kesimpulan Ustaz sebagai rumusan daripada setiap yang kita pelajari menerusi siri surah Ad-Dukhan kita ni Ustaz. Baik. Dan boleh Ustaz akhirkan dengan bacaan doa, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesimpulan kalau kita baca ayat pertama sampai ayat 59, kita akan bergelojak dalam ni. Ada waktu kita rasa ya Allah ketika membaca ayat-ayat berkaitan dengan azab. Ada waktu kita rasa Allah tenang bila baca ayat-ayat nikmat. Ini proses tarbiyah seorang manusia untuk bertemu dengan nikmat hakiki Tuhannya. Karena itu kita ada yang disebut sebagai ainul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Benda haqqul yaqin ini esok. Benda ilmul yaqin ini lah ni, duk mengaji ni. Benda ainul yaqin saat nampak, saat tak nampak, tapi pasti esok nampak. Ya. Benda-benda ini satu proses tarbiyah Tuhan, education process from Allah Subhanahu wa taala, God one and only. Maka kita lalu, kita tempuh. Kesabaran kita menempuh inilah yang membawa kedudukan kita tak diabaikan Allah. Hingga Allah Ta'ala kata, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan bersama orang yang sabar. Kemudian kita kata, sabar ni besar ke? Besar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah Ta'ala ini kamu sabar. Jadi besar tu. Wassalah, dan jangan tinggalkan salat. Jadi itu sekadar untuk hari ini. Mudah-mudahan banyak lagi. Maka jangan berhenti menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dan jangan juga berhenti di sini. Pergi majlis ilmu dan duduk di sana menjadi penuntut ilmu yang sebenar, bukan hanya sekadar menjadi mustami'in semata-mata. Wallahu a'lam.
InsyaAllah Ustaz akhirkan dengan sebut doa, mudah-mudahan Allah berkati. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Ya Allah, kami tadahkan tangan pagi ini ya Karim, ya Latif, ya Mujib, ya Allah. Memohon hanya padamu ya Allah. Kami tidak pernah mensyirikkan dirimu walau dengan sesuatu ya Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Wahdaka ya Allah, engkau yang esa ya Allah. Kami mohon ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan yang telah terlanjur dari hidup ini ya Allah. Beri peluang kami kembali padamu. Kami menyesal ya Allah. Kami tak akan ulangi perbuatan salah dan silap itu ya Allah. Ampunkan kami ya Afu, ya Rahim, ya Tawwab. Ya Allah, ampunkan ayah ibu kami ya Allah. Sang ibu yang telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari, telah derita lahirkan kami, koyak rabak isinya, terbelah kulitnya, bersimbah darah merahnya, berjuraian air matanya, menjerit sakit, memecahkan sunyi buana waktu itu. Lahir kami ke dunia diiringi tangisan. Ya Allah, ampunkan ibu yang telah beban susah memelihara kami, tak pernah mengungkit walau sepatah kata. Kami membesar dalam pelukannya dari titisan-titisan susu ibu yang menjadikan kami ini kuatnya tulang, indahnya kulit, anggunnya wajah. Ya Allah, semua itu nikmat-Mu yang Engkau beri dan Engkau boleh ambil bila-bila masa yang Engkau sukai. Ya Allah, ampunkan ayah lelaki yang dibintikan nama kami. Ampunkan ayah, guru pertama yang kami mungkin lupa. Dia telah ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hari pertama kami lahir ke dunia. Ampunkan ayah yang korbankan dirinya, keringat, air mata dan darahnya bersimbah ke bumi. Ampunkan mereka berdua. Ya Allah, afiatkan mereka selalu. Andai Engkau telah jemput mereka, pindahkan ke dalam syurga-Mu yang penuh dengan nikmat yang abadi. Ya Allah, ampunkan pasangan kami, anak-anak kami. Ampunkan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Turunkan rahmat-Mu melimpah ruah buat Malaysia, ibu pertiwi tanah air tercinta ini. Pelihara seluruh daripada pemimpin kami hingga kepada rakyatnya, ya Allah. Kami mohon padamu, atur baikkan segala urusan kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon dihalalkan segala yang memberikan. Jadi para sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman, bersama dengan panel kita Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Uthman, kita membicarakan topik berkaitan dengan akidah Asmaul Husna, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit dan juga Al-Hasib. Jadi saya Daim Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, silap tutur kata, mohon dimaafkan. Bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.